Tok versus Puan Mary Part 6. Kita nak bincanglah beberapa video hari ini yang diberikan oleh tim saya. Ada yang saya haraplah ada yang okey, ada yang tak okey. So let's check it out. Okay, first video. Daripada luar ni nampak macam ada timun-timun, maybe cucumber. DIY skincare. DIY campur telur, campur She already has beautiful skin. What is this? Okay, right. Saya selalu berpendapat video begini dia macam seronok untuk ditonton. Sebab kalau kat dalam social media dia kan benda yang melekakan antara dia macam ni lah, selain daripada mukbang. Saya baru tengok mukbang semalam, tapi ini timun ni yang dia kisarkan tu parut dan campur dengan telur or some powdery thing, ya. Dia buat jadi mask. So this is DIY mask lah. So nak bagi tahu ni, DIY mask ni sebenarnya dia boleh jadi berkesan, boleh jadi tak berkesan. But again, this is DIY. So kita yang tukang buat tu pun kita tak boleh nak ada proof yang Kata, oh dia akan berkesan untuk semua jenis kulit. So kalau kita tengok ingredient dia, okey, timun kan. Timun, apa bahayanya timun pun? Okey lah. Kemudian telur, egg yolk tadi. Okey lah, right ya. No harm lah. Bagi saya dia no harm, tapi effectiveness wise pun there's no, tak proven. Ya, anda kena faham ya, produk yang ada di pasaran, ya, yang dijual especially dekat drugstore, dekat distributor yang betul lah ya, yang jalan yang betul, cara jual yang betul, bukan timbang kilo, ya. Mereka ni bila buat produk, dia ada ramuan, dia ada testing dia ada formulation dia ada ujian-ujian yang perlu dilakukan, kemudian dia kena ada testimoni daripada orang yang menggunakan produk which make them maybe reformulate the product. Perlu juga ada good manufacturing practice, GMP, ya, maksudnya untuk jaga hygiene produk itu. So video macam ni, macam saya sebut tadi, dia menunjukkan, well, nice to see, but dia punya proof wise tak boleh nak cakap sangat. Video kedua ini saya rasa daripada gambaran luar ni macam saya tak berapa nak suka tengok, tapi kita tengok. Derma roller micro needling. Ni lah dia. Cobain derma roller aja. Ya Allah, dah berdarah muka orang tu. Astaghfirullahalazim. Okey. Saya pernah buat video tentang derma roller, tentang micro needling. Let me tell you one thing first, ya. Saya tak setuju kalau anda buat benda ni sendiri. Okey, number one. Ya, itu pertama saya punya pendapat. Kedua, ya, jangan buat sendiri. Whatever seller tu cakap, jangan pergi buat sendiri. Kedua, alat ini perlu digunakan dengan cara tertentu, perlu dibersihkan, perlu dilatih cara penggunaannya. Esthetician biasanya guna ni perlu dilatih. Kalau tak dilatih, cara guna bukan setakat dia boleh perbaiki kulit, malah boleh cederakan kulit, rosakkan kulit. Ada ya orang guna derma roller, kemudian muka dia parut yang timbul-timbul. Salah cara guna. So, derma roller dia bukan benda yang jahat, tapi cara guna yang salah, pada tangan yang salah, alat yang tidak hygiene, tidak bersih, memang lebih besar kemungkinan kulit rosak berbanding baik. Lebih besar kemungkinan. Saya sendiri, sepanjang saya hidup ni, saya tak pernah guna. Saya tak pernah lagi guna. Elok je kulit dia, nak bagi tahu macam tu satu hal dia. So if you see such video in social media, don't jump to conclusion that kita boleh guna. Tak. Jangan. Yang ni jangan. Seriously jangan. Satu lagi cara kita roll derma roller tu kalau kita buat sendiri dekat rumah, which is I don't suggest. Dia akan membuatkan ruang kita punya kulit luka tu, cara dia berbeza dengan kita guna something like Dermapen. So Dermapen biasanya tusukannya macam ni, daripada atas ke bawah. Derma roller ni dia ke kiri dan ke kanan. So tusukan itu dia tidak sama bentuk dia. Bila kita buat dengan esthetician berbanding dibuat sendiri. So I don't suggest derma roller, micro needling for whatever reason. Kalau nak guna kat rumah memang saya tak sokong.
Okay, be careful. Memang ada penjual yang cenderung ajar orang untuk guna benda ni. Nah, nak cakap macam mana kan? Memang ada pengikut dia. Memang I hope you are not lah. I hope you are not one of them. If you really want to try it, go to esthetician, licensed esthetician yang dilatih menggunakan alat sebegini dalam keadaan yang hygiene. Video ketiga ini panjang ya, 38 saat. Yang tadi tu pendek sikit tapi tak apa. Kita tengok apa yang dia cuba buat. How to clear pore. Clear pore. Alah. Geram betul tengok iklan macam ni. Saya kata dia iklan. Let's see if this actually works. This man Alright, so here it is. Let's see if this actually works. it, dan dia I'm try. gonna put it on my lower lip right here, this area right here. Okay. Alright, let's wait till it Dia dries. tunggu. What the heck? You guys see that? Whoa! No. It's so soft No. actually. Wow. Percaya ke? Nak tanya dulu, percaya ke? Saya tak percaya. Okay, now. This is, dia panggil pore stick something. Pore stick, ya. Actually dia macam mask lah sebenarnya sebab kita letak dekat permukaan kulit. Leave it for some time. Tu cara gunanya. Tiba-tiba muncul biji-biji hitam tu kan. Saya tak rasa biji-biji hitam tu wujud disebabkan produk tu. Saya rasa itu adalah macam maybe dia taburkan macam tu to create the effect. Sebab bila bersihkan, mata kita akan nampak perbezaan. Tadi ada bintik-bintik hitam, lepas tu tak ada. Alright. So, I can tell you immediately that this is not true. Whatever product that can do like that, kalau betul-betul dia boleh buat, dah satu dunia ni dia tak payah pakai dah produk lain. Tak payah beli serum, tak payah beli cleanser, tak payah sangat. Pakai ni je settle. So, this is all bad marketing. Ataupun saya panggil, dia bukan bad, dia marketing berniat jahat. Ya, yang mana menipu kita. This kind of marketing lies to you so that you buy the product. Apa jadi lepas tu jadilah. Ya, saya tak jumpa lagi sesiapa yang dalam bidang saya guna produk sebegini dan bagi tahu, yes, that is what happened to my skin. Jadi tak. This is a mask. Ya, this is particularly kita panggil wash off mask. So maksudnya bila kita pakai, memanglah dia akan ada rasa lembut pada kulit. Tapi nak menghilangkan pore sebegitu, saintis dekat dunia ni tak jumpa lagi cara secepat. Berapa saat ni? Less than 1 minute. Kalau ada, saya yang bagi tahu dulu, announce kat Glowy. Saya akan buat dulu. So please don't fall for this. Don't waste your money. Good skincare routine is still a must. Yeah? There's no magical product dalam dunia skincare. Kalau ada magical product dalam dunia skincare, esthetician tak perlu wujud, doktor pakar kulit tak perlu wujud. That's the logic dia tahu. Itu kebenaran dia. Video yang keempat. Oh, sempat 4 video. Okay, baik. Okay, saya dapat amaran ya. Sebelum saya menonton video ni, saya dapat amaran supaya jiwa saya bertenang dan melihat dengan jangan terkejut. Tajuk dia pun dah menakutkan. Extreme Cyst Explosion. I have yet to click play. Let me click play now. Astaghfirullahalazim. Antonio Shinzo. Antonio, are you okay, Antonio? Antonio, kenapa buat macam tu? Okay. Right. Adakah benda begini boleh berlaku? Yes, it can happen. Ya. Cyst dia adalah jerawat, kategori jerawat. Kalau ini cyst yang cystic acne lah ya. Jerawat yang berbentuk ketulan. Biasanya dia berada lebih dasar, deeper within the skin, lebih dalam lagi kulit. Yang mana dia berketul lah. Dia bukan macam kalau kita picit jerawat yang biasa tu, dia keluar macam cacing gitu kan, ataupun blackhead, dia keluar ada hitam kat atas. So this one dia ketulan. So that's why it's called cyst. Okay. So benda yang nama cyst ni biasanya kita tak boleh ubat ataupun rawat dengan produk penjagaan kulit yang ada di pasaran terbuka lah, ataupun over the counter punya produk. Kita tak boleh nak pakai cleanser because it's deep within the skin dan dia dah jadi dalam keadaan yang sukar diubati dengan produk yang biasa. Produk biasa tak mampu ubat. So usually akan pergi pada doktor. Doktor akan buat incision. Kalau tengok betul-betul tadi kan, saya sempat nampak dia macam dah ada belahan kulit dia. Dia macam pembedahan kecil lah. Ya, yang mana tangan yang picit cystic ni, acne ni tadi tu pakai sarung tangan. So I believe this is being done ataupun dibuat dalam keadaan yang bukan sendiri buat lah, bukan keadaan yang tak profesional. This is professional punya keadaan lah ya. Dia belah, boleh picit. Ini memang boleh berlaku, doktor lah yang tentukan. So bila dia picit, ya sebenarnya mungkin dia pun tak expect benda tu melompat.
Ya, dia ingat benda tu keluar macam tu. Dia lah sopan santun. Akhirnya dia tak sopan santun, dia terkeluar juga. Adakah ini boleh berlaku? Yes, itu maksudnya. Kulit macam mana boleh mengalami keadaan ini? Nak bagi tahulah. Jerawat ni sebenarnya dia banyak tahap. So, ada tahap yang non-inflammatory, tak bengkak, tak meradang. Ada tahap yang inflammatory. Jerawat jenis non-inflammatory ni biasa kita tengok whitehead, blackhead. Ya, ataupun bahasa sains dia closed comedone, open comedone. Dia tidak meradang, dia tak merah-merah, dia tak rasa sakit. Kita ada jerawat yang lebih kritikal, ya, nodular acne, cystic acne. Okey, yang ini yang lebih kritikal dan biasanya jatuh kategori inflammatory acne. Dia pedih, sakit, dan biasanya memang produk biasa tak boleh nak buat apalah dengan jerawat macam ni. Memang kena jumpa doktor, bukan pergi jumpa esthetician or beautician, doktor, ya. So what I want to share with you adalah, kalau tengok video macam ni jangan takut, ya. Ini bukanlah nak bagi tahu jangan picit jerawat, bukan, message dia bukan kat sini. Ini nak bagi tahu yang this kind of skin situation boleh exist. Kalau berlaku, ya, anda rasa picit-picit muka tu, rasa macam ada biji-biji dekat dalam muka tu, jerawat yang rasa berketul, my best advice is go see doctor. Alright, doctor will help you to solve the problem. Ini bukan lagi dalam ruang lingkup glowy as a channel. Kita pun semua kena tahu boundary kita lah, ya. But harap-harap tak adalah berlaku benda ni pada anda. Alright, you just need to take care of your skin. Itu important. Okay, that's it untuk TikTok versus Puan Mary kali ni. Share with me any other video that you want me to comment professionally dengan education sedikit, ya, supaya kita boleh ambil perkara yang baik daripada video itu dan menjauhi benda-benda yang tak elok daripada video itu. See you next time. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.